Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi, imam-imam ahli janta kuasa Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 9 hari bulan 8 2026 bersamaan dengan 25 Safar 1448, kita teruskan bicara kita dalam tadabbur ayat-ayat pilihan melalui nota buku Wa Abshiru. Wa Abshiru ni nota ayat-ayat pilihan. Selama kita duduk tadabbur ayat-ayat ini, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian yang ada buku muka surat 214, yang tak ada buku, buka surah Al-Nahli ayat 90, supaya kita dapat sama-sama baca ayat dan mentadabbur ayat yang kita ada ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pagi kita yang ceria. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Berpagi-pagilah kita di bawah pentadbiran Allah Azza wa Jalla. Segala kerajaan semuanya duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh kamu. Dalam ayat ini 3 perintah, 3 larangan. Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, buat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan fahsya, keji dan mungkar serta kezaliman. Allah mengajar kamu dengan suruhan dan larangan ini supaya kamu mengambil peringatan dan mematuhinya. Suratul Nahli ayat 90. Para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang telah menghuraikan ayat ini, sebagaimana kata As-Sahabi Al-Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata ajma'a ayah fil Quran hiya hadhil ayah. Ayat yang pendek dalam Quran tapi mengumpulkan kebaikan dan keburukan. Hak baik dibawa, yang buruk dibawa. 3 arahan: al-adli, al-ihsan, buat baik pada kaum kerabat. 3 larangan: al-fahsya, benda yang keji, jijik dari sudut tabiat yang baik,
Mungkar, segala benda mungkar, maksiat, derhaka atas dunia, nama dia mungkar segala. Kita akan bincang nanti kenapa beza dua ni. Wal baghi, dan segala bentuk kezaliman, kejahatan. Inilah kata di sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ajma' ayat pendek tapi mengumpulkan dasar kebaikan dan juga mengumpulkan ibu segala kejahatan. Allahu Akbar. Para ulama tadabbur mengatakan hazihil ayah al-azimah, ayat yang besar ini datang setelah perintah Allah Ta'ala dalam 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tengok ayat 89 sebelum ayat 90 ni, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran ini menjelaskan semua perkara. Dalam ayat lain Allah kata, ma farratna fil kitabi min syai', tak ada apa yang aku tinggal dalam kitab ni, Quran semuanya ada, iaitu asas dan dasar. Ada perincian kita tak jumpa dalam Quran. Takkanlah Tuhan nak sebut makan rambutan halal, durian sedap, ganja dada haram. Dia sebut al-khaba'is wat tayyibat. Maka duduk di bawah usul ataupun dasar semua dinyatakan. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, menjadi petunjuk, rahmat, khabar gembira bagi orang Islam. Barulah datang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Maka tibyan di antara penjelasan itu Allah Ta'ala bawa kepada kita 6 kalimat, 3 perintah, 3 larangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat yang terbaik daripada semua yang baik dalam pengajian ataupun tadabbur kita pada hari ini, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada buku kita, kitab kita ni yang ada kitab muka surat 214, Suratul Nahli ayat 90 kita dah baca. Kita selalu melaung-laungkan slogan untuk membina masyarakat yang harmoni, damai, telus dan juga adil. Ini yang diimpikan, yang diharapkan oleh masyarakat. Bila kita dengar laungan slogan ni, kita rasa tenang, kita rasa gembira, semalam tak ada orang yang mempunyai jiwa yang baik tak mau harmoni, tak mau kedamaian, tak mau keadilan. Jadi kita kata semua orang nak. Tetapi adakah kita benar-benar memahami erti keadilan dan juga ketelusan dalam Islam yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita? Yang nampak pada hari ini secara zahirnya lah yang kita nampak secara umum, tanpa tuju pada mana-mana pihak, kita tuju kepada kita iaitu kita sendiri tidak berlaku adil kepada diri sendiri. Kadang-kadang kita buat nyanyi ke diri, membebankan diri perkara yang tidak dibebankan oleh syariat, buat benda-benda yang tidak disyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata kita buat letih je. Macam kita tengok kita tengok dalam video orang duk tunjuk ahli ibadat orang agama lain tu, yang tak duduk tu, bengkok dah kaki dia besar dah, jadi macam kaki gajah dah, sebab tak mau duduk. Dalam Islam tidak membenarkan penyaksaan seperti itu. Pernah Nabi tengok waktu Nabi duk khutbah, dia nampak ada seorang sahabat duk berdiri di luar masjid, diri tengah panas. Nabi terus tanya, siapa tu? Sahabat kata nama dia Abu Israel. Nama dia Abu Israel. Jangan pula kata Israel, jangan duk nampak Israel yang Zionis yang ada. Nama orang itu Israel.
Baik, apa dia tu? Dia bernazar tak mau duduk, nak berdiri. Tengah panas tak mau berteduh. Dia punya kuat ni. Dan dia berpuasa. Nabi kata suruh dia duduk, cari tempat teduh, teruskan puasa. Mana dua diikrarkan, satu diterima, iaitulah puasa. Sebab nazar ini untuk ibadat. Benda maksiat, benda lara, tak ada faedah, tak payah. Itu dalam Islam. Kadang-kadang orang ni tidak berlaku adil pada diri, dia buat penyiasaan pada diri, tak ada sebab. Hari Ashura kita tengok sekumpulan manusia yang tak apa cerdik akalnya, duk pukul tubuh. Hak paling tak cerdik bukan sekat pukul dengan tangan, pukul dengan besi, berdarah-darah dia. Jangan main. Allahu Akbar. Ana pernah pergi haji, duduk tidur di kemah Mina sekali dengan pegawai kedutaan sebuah negara di Kuala Lumpur. Jadi dia mari daripada KL, kota dia masuk dalam package kita. Dia duduk sebelah orang Arab. Kata, saya beritahu tanya dia, anta ish mazhab apa mu? Dia kata Ja'fari itu Syiah. Kata aku nak tanya mu, berapa kali dia pukul tubuh? Wallahi, dia kata walau marah. Mu nak suruh aku pukul tubuh, mu tengok yang serban besar tu, yang hitam tu, serban besar tu, kalau dia pukul, aku pukul. Tak ada dia hak pukul tu, hak bodoh berlaku tu. Betul ke dia? Jadi duk seksa tak ada dalam Islam ni. Kita kena berlaku adil pada diri sendiri, sebagaimana yang berlaku kepada Sayyidina Salman dengan Abu Darda. Ketika Nabi mempersaudarakan di antara Salman dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma, Salman pergi adik-beradik, Nabi dah al-ikha, mana mempersaudarakan. Tengok isteri Abu Darda ni serebeh, tak ada apa, selekeh lah rasa. Kalau kata serebeh, tak terurus. Dia kata, kenapa kamu ni? Dia kata, akhuka Abu Darda, adik-adikmu tu Abu Darda tu tak mau dunia dah dia. Tengok isteri tu macam tengok biasa gitu ya. Lepas tu dia balik-balik, dia suruh Salman makan, dia puasa. Nabi Salman kata, tak, kita makan sama-sama. Malam dia suruh Salman tidur, dia tak mau tidur. Salman kata, tidur tu, nanti separuh malam kita bangun sama-sama tahajud. Besok dia pergi report ke Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Salman kacau saya. Maka timbul hadis, inna li nafsika alaika haqqa. Untuk diri kamu ada hak dia. Dia nak rehat, dia nak kita ada waktu yang telah Allah Ta'ala peruntukkan. Malam untuk tidur, siang kita bekerja, setengah-tengah bekerja. Dia bagi 2 kali waktu rehat, Zuhur dan Asar. Kita kadang-kadang tidak berlaku adil kita kepada keluarga kita. Bagi makan cukup, tidak bagi pendidikan yang baik, bagi semua benda yang dia nak, tapi ada kalanya kasih sayang pula kurang. Dalam sebuah buku, menarik buku ni, tuan-tuan boleh beli, cari, tengok dalam internet ada. Tajuk dia Masuk Syurga Sekeluarga. Menarik buku ni, Masuk Syurga Sekeluarga. Mungkin kalau kita cari tempat baca buku tu baru sedap dah. Salah satu tajuk dia, anak lapar ayah, anak lapar kasih sayang ayah. Ini yang memberontak sekarang ni. Kadang-kadang kita tidak adil, terlalu mengejar kedudukan, mengejar kemewahan, sampai terabai anak-anak sendiri tak dapat kasih sayang. Kita tidak berlaku adil kepada masyarakat, orang-orang atasan tidak berlaku adil pada orang di bawah, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang tuan-tuan boleh nampak. Demikianlah hidup manusia yang terumbang-ambing dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita cuai terhadap arahan Allah Azza wa Jalla. Arahan orang semua dibaca, kecuali arahan Allah Ta'ala dibaca yang baca, tapi kadang-kadang malangnya kita tak tahu apa yang dicakap pada kita. Bila baca Quran tak tahu makna, kita pun tak ada terjemahan Quran pun tak ada kat rumah, kelas tadabbur tafsir Quran tak pernah kita ikut, maka kita pun tak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun dilarang oleh Allah ke atas kita.
Maka marilah kita bermuhasabah, memahami apakah makna keadilan dan al-ihsan dalam Islam yang sebenarnya. Sebagaimana biasanya bila kita pergi solat Jumaat, di antara ayat yang ditunggu-tunggu apa dia? Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang tidur pun jelek. Tak? Perasan ke tak? Jelek. Sebab ayat ni penutup khutbah. Siapa kita, kalau kita cari sejarah, siapakah yang mula memasukkan ayat ini di hujung khutbah? Siapa? Mengikut dalam kitab sejarah, saya di antaranya kitab Tarikh Al-Khulafa mengatakan setelah berlakunya clash di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Bani Umayyah, kita tak nak masuk campur dalam bab ni, cuma sejarah menyebut bahawa ada setengah khutbah, khatib ni masuk di hujung ayat, di hujung khutbah, menyerang Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Maka bila mari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia wahwa min Bani Umayyah Al-Umawi radhiyallahu anhu, dia telah tukar, diperintahkan semua khatib baca ayat ni, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha. Jadi ayat ini dibaca sehingga hari saat ini dibaca, dan kita mengharapkan bukan sekadar dibaca, diterjemahkan ayat ini. 6 perkara ini kalau dimasukkan dalam telinga makmum, para pendengar yang sudah celik daripada mengantuk tadi, alangkah baiknya. Apalagi kalau mereka terus bertadabbur dengan ayat ini, maka kita mengatakan mereka lah orang yang baik, orang yang saleh, insya-Allah. Kita berpindah kepada muka surat seterusnya, tadabbur ayat. Suratul Nahli, tuan-tuan dan puan-puan pencinta Al-Quran, tanda Suratul Nahli ini nama dia Suratul Ni'am, surah nikmat. Kerana nama dia An-Nahli itu nama apa? An-Nahli itu mana apa? Lebah. Jadi lebah ni biasa dibawa nikmat kepada kita banyak. Sebab itulah kita kata kadang-kadang nikmat kita terima ni Allah Ta'ala beri melalui hayawan. Pakaian kita sutera. Sutera ambil di mana? Dud, ulat, qazd, ulat, sutera. Pergilah melawat di kilang sutera tu. Yang pergi ke China jangan tak pergi ke kilang sutera. Kadang-kadang bukan kita nak pergi pun, dia panggil pakej wajib. Apa ke Beijing, kilang sutera kena pergi, kilang jual ubat kena pergi. Lepas tu baru boleh pergi melawat Masjid New Je, masjid tua di Beijing. Nak kata apa? Dia tunjuk ulat kan. Kita kata Masya Allah, pakaian kita dari ulat, makanan kita yang sangat mahal daripada air liu lebah. Ya. Apa lagi kita? Alhamdulillah, semua tu nikmat. Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Nahl. Ayat ini menyebut beberapa petunjuk, bimbingan dan larangan. Tadi kita dah sebut 6, sebagaimana kata di Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, ajma'u ayah, 3 arahan, 3 larangan. Menyebut kepada manusia agar mereka dapat hidup dalam keadaan yang baik, aman dan harmoni. Allah Ta'ala perintah, innallaha ya'muru, Allah suruh kamu, Allah perintah kamu. Bila Allah yang suruh, Allah yang perintah, maknanya kita kena buat. Apa yang dia suruh? Al-adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Jadi kita ambil satu-satu. Yang pertama, berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan pada kaum kerabat. Allah SWT menyatakan bahawa sesungguhnya dia memerintahkan semua hamba-hambanya untuk berlaku adil. Timbul soalan, adil itu bagaimana? Apa makna adil? Apa maksud ihsan?
Adil dalam semua perkara, dalam ucapan kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita, dan dalam perbuatan kita, sama ada terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dia bukan satu slogan, dia adalah merupakan amalan. Adil bermaksud menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak. Barulah kata adil. Adil pada ibu bapa dengan anak-anak, kena berlaku adil. I'dilu baina auladikum. Nabi perintah supaya kita berlaku adil pada anak-anak. Kita kadang-kadang kita rasa, ikut akulah harta aku, nak bagi ke anak mana? Tak. Pernah seorang sahabat nama dia Bashir. Bashir ni radhiyallahu anhu, dia ada harta. Dia ada seorang anak nama dia Nu'man. An-Nu'man bin Bashir. Kalau dengar orang ngaji hadis jumpa nama ni, An-Nu'man bin Bashir. Nu'man ni dia bagi harta kepada Bashir. Bila mak dia dengar, dia kata saya tak nak terima sehingga kita dapat pengesahan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi tanya, akullu waladak, semua anakmu dapat macam ni? Dia kata la, illahu, kecuali Nu'man. Nabi kata la, aku tak mau jadi saksi di atas perkara yang tidak baik. Maka Nu'man Bashir tarik balik. Maka Nabi mengatakan, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah dengan anak-anakmu. Anak baru minggu lepas ada seorang makcik ni cerita betul, cerita benar. Kita bukan baca dalam cerita soal apa-apa, tak ada. Dia datang, dia kata saya ni dah 20 tahun putus adik-beradik. Adik dia ni tak mau cakap dengan mak sebab dia kata mak dia tidak adil beri harta kepada kakak. Itu je punca. Maka kita percayalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sistem faraid yang Allah Ta'ala sediakan. Itulah sistem yang adil yang ada dalam Islam. Kalau orang ni mati tak buat apa-apa tentang harta dia, Allah yang akan bagikan. Yastaftunaka qulillahu yuftikum. Mereka mari tanya tentang kematian, harta anak-anak yang ditinggalkan, Allah suruh jawab, qulillahu yuftikum. Allah yang bagi fatwa tentang harta pusaka. Adil. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan anak beranak berkelahi. Adil yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, adil yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk adil terhadap haknya, hak Allah, iaitu dengan menunaikan kewajipan yang ditetapkan ya secara sempurna. Contohnya dengan mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan. Itu dia panggil murnikan tauhid. Jangan buat benda-benda yang menyalahi peraturan syarak. Kita kadang-kadang macam tak nampak. Tauhid pagi, petang pergi rumah Tok Bomo, giduk tilik siapa yang buat dia batuk ni. Dah batuk, kadang-kadang sakit gigi ke cari Bomo. Pergi kedai lihat gigi, cabut selesai lah masih. 2 hari lagi baik tu insya-Allah. Tapi pergi cari Bomo kata, oh nasib baiklah awak datang cepat. Kalau tidak penyakit gigi ni akan bawa kematian. Oh, kita apa lagi berat. Yang pentingnya siapa buat? Oh, percaya selalu. Baik, itu contoh itu. Mentaati dan tidak menderhakai Allah, sentiasa mengingati dan tidak melupakannya, serta bersyukur dan tidak kufur pada Allah, itu dia panggil adil. Dan mengamalkan keadaan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, jika dia sebagai seorang pemimpin, maka dia perlu memenuhi kewajipannya terhadap orang-orang yang di bawah kepimpinannya. Kita tak segi jauh-jauh, kita ketua keluarga ni pemimpin. Sama ada pemimpin negara, hakim, pemimpin solat dan pemimpin rumah tangga. Masuk belaka. Pemimpin solat kena ada ya. Kita tengok dah belakang kita ni orang tua-tua jalan bagi bertongkat dah. Tak salah baca panjang-panjang dalam solat fardu. Tempat kita ni tempat kita ni tak ada panjang dah. Setengah muka ya baca. Itu bukanlah panjang juga. Itu bukan salah imam lah, salah awak tu. Kadang-kadang duk menyalah kata imam panjang imam. Sebab tu aku tak nak pergi masjid ni. Imam baca berapa ayat baru setengah muka. Panjang apa? Baik.
Adil juga perlu berlaku dalam urusan muamalah kita dengan sama-sama kita jual beli, contohnya akad jual beli yang sah dan tidak mengurangi hak orang lain seperti mengurangi berat barang dan jumlah timbangan, tidak menipu dan menindas orang lain. Oh, sekarang ni masalah penipuan dalam talian ni berat sungguh. Zaman digital tapi tak pandai menimbang, itu masalah kita. Waktu kita beli kena bayar penuh, waktu kita timbang, dia bagi separuh pun tak apa, tak ada dah, tak pulang balik duit yang tak cukup, kita kata. Jadi banyaklah di zaman kita boleh menimbang dengan cara mudah, jadi timbangan pula jadi payah. Ini masalah sekarang ni. Kalau kita tengok dia buat berita dekat internet ni, sebut berita sekian-sekian, tajuk besar, bila kita tekan nak baca, keluar gambar meja lah, gambar baju, gambar basikal, senyum belaka, kena belaka dah tu. Tak kenal. Apa engkau nak jual barang, cakap lah ini kedai, ini bawa berita sensasi dia punya tajuk. Kalau ada berlaku aksiden ke bah apa, kita sebut negara mana, kita tekan-tekan pergi negara kutub mana, tak ada kena-mena dengan kita. Tapi yang penting iklan tu masuk dulu, kita kata ini di antara benda yang tak betul. Baik, sikap adil yang Allah perintahkan kepada manusia adalah meliputi keadilan dalam hak Allah dan hak hambanya, maka keadilan itu menunaikan hak tersebut secara sempurna, insya-Allah. Dan dalam ayat ini juga Allah SWT memerintahkan kepada mereka untuk berbuat ihsan atau kebaikan. Ingat, ihsan atau berbuat kebaikan. Jadi ihsan ni bukan nama orang saja, nama peraturan. Jangan tengok setiap kali kita baca ayat ihsan dia tunjuk ke Ustaz ihsan, semua tunjuk dah. Macam budak-budak sekarang ni ambil gambar dia tunjuk lah kan, ihsan. Ihsan ni makna satu konsep ataupun dasar dalam Islam yang perlu kita kena buat. Sifat ihsan adalah lebih tinggi daripada keadilan. Tengok perbezaan di antara al-adl wal ihsan. Kenapa sekarang itu Allah Ta'ala letak dua ayat ni berdekatan? Kalau satu makna je tak payahlah bawa satu je. Al-adli wal ihsan berbeza. Tengok tanda baik-baik yang ada kita tengok, yang tak ada kita dengar, tulis. Ihsan adalah lebih tinggi daripada keadilan, kerana adil itu memberi sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kerjanya. Kita kata, awak buat benda ni saya bayar RM100, sudah dia buat kita bayar RM100, itu adil lah kita tu. Kita tak kena pada dia. Dengan meritnya, perbuatan baik akan diganjari dan perbuatan jahat akan dihukum. yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil, tak ada orang boleh pertikai. Tetapi ihsan bermaksud memberi manfaat pada orang lain semata-mata dengan keikhlasan diri kita. Tak ada, tak suruh kerja, tak suruh buat, tak suruh puji, tak suruh cabar. Tiba-tiba kita bagi sedekah, ambil 100, itu dia panggil ihsan. Itu dia panggil ihsan. Oh, saya dengan penuh apa dia kata, al-muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang baik, orang yang ihsan. Jadi dia panggil ihsan tu lebih tinggi darjat. Maka ihsan bermakna memberi manfaat pada orang lain semata-mata dengan keikhlasan diri kita, baik dengan harta, tenaga, ilmu dan apa saja yang dapat memberikan manfaat pada orang, maka ihsan. Termasuk dalam sifat ihsan ialah berbuat baik kepada binatang ternak. Hayawan kita ni, kalau kita bela apa saja hayawan, kena bagi cukup makan. Kambing ke lembu ke, cari rumput-rumput yang baik-baik dah. Kalau bela apa ni, ikan, kolam tu kena bersih, jangan duduk campur makan sampah-sampah sarap. Makanan biar cukup, itu dia panggil ihsan. Termasuk hayawan yang diternakan, yang dimakan dagingnya, ihsan terhadap hayawan dan sebagainya. Banyak kalau kita baca dalam hadis tentang, tak usah duk cakap lah apa ni, animal right ke apa benda right ni, Rocky right ke apa benda, sehari dua duk sibuk kan
dengan anjing mati, orang mati tak ada sibuk dengan anjing mati. Islam mengajar kepada kita adab dengan hayawan. Nabi sebut seorang perempuan makcik masuk neraka dengan sebab kurung kucing. Sudah ada hadis. Ada orang lain pula dimaafkan dosa ni dengan sebab bagi minum anjing. Jangan pula semua pakai nak bela anjing belaka. Kalau bagi minum sekali masuk syurga dah. Nah, maaf. Seorang masuk neraka sebab kucing, seorang masuk syurga sebab anjing. Kita pun pakai bela anjing belaka sebab kalau bagi minum sekali masuk syurga dah. Aku bela anjing. Pandai pula dia bertakwil ayat cerita. Ini lagi berat. Ini dipanggil tafsir sendiri. Jangan. Tapi ingat, dalam hadis Nabi sebut khamsu fawasiq, 5 jenis hayawan perusak, yuqtalna fil hilli wal haram. Nabi kata boleh bunuh 5 jenis hayawan ni di mana? Di tanah haram dan di tanah halal. Tanah haram pun kita boleh bunuh, apalagi kalau di tanah halal boleh bunuh. Itu dia panggil 5 jenis hayawan. Tuan-tuan kena ingat, jangan duk main mudah-mudah. Ni kita ni kadang-kadang asalkan kita rasa hayawan ni pencipta hayawan lah panggil dah. Dan Nabi sebut 5 jenis hayawan ni la haraja, boleh dibunuh kalau mereka itu mengganggu. Al-ghurab contohnya burung gagak, tikus, fa'run, akrab, jengking kala, wal kalbul akur. Nabi sebut anjing yang ganas, yang duk terkam orang, duk ganggu orang, duk kacau orang. Itu semua tu kata Imam Ahadi dalam Bukhari dan kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kalbul akur, anjing yang ganas di sini bukan anjing saja, termasuklah benda-benda binatang-binatang yang buas yang mengganggu orang seperti serigala, harimau, zib, apa saja hayawan yang mengganggu orang maka nama dia al-akur. Jadi kita ingat dalam hadis ni nak ada SOP dia. Bukan semua hayawan kena disayangi, hayawan yang ganah-ganah ni boleh diperangi. Jadi ingat baik. Jadi nak ihsan biar betul lah, jangan duk lebih-lebih. Baiklah. Ada juga ulama tafsir yang menafsirkan bahawa keadilan itu adalah menjalankan segala yang wajib. Adil itu buat yang wajib, manakala ihsan itu ialah mengerjakan yang sunat. Dalam tafsir Qurtubi menyebut ada pendapat sedemikian. Dan ini tidak bercanggah dengan penjelasan di atas, kerana segala contoh yang kita berikan dalam sikap adil tadi adalah wajib, dan contoh-contoh yang kita berikan dalam sikap ihsan pula bersifat sunat, mustahab. Selain itu, satu lagi martabat yang dinamakan dengan martabatul ihsan, yang mana setiap orang mukmin patut berusaha untuk mencapainya. Ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab, bahawa Nabi SAW menjelaskan maksud ihsan. Nabi kata, malaikat tanya, mal ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita sembah Allah seolah-olah kita nampak. Kalau kita tak boleh menjiwai sifat ini, kita kena menjiwai Allah tengok kita. Hadis dalam Bukhari Muslim, maknanya itulah dia panggil darajatul ihsan. Selain daripada kita beribadat, kita kena ikhlas. Sebab apa? Peringkat ihsan, peringkat yang paling tinggi. Ada orang, tak ada orang, tengah hari, tengah malam, dalam gelap, dalam cerah, semuanya kita beribadat. Sebab apa? Allah, fa innahu yarak, Allah tengok. Kita masalah kalau orang tengok kita semangat ibadat, tapi kalau tak ada orang tengok kita lari pula. Itu dia panggil tak ada ihsan. Darjah ihsan yang tertinggi ialah kita apabila kita mampu menyembah Allah SWT seolah-olah kita melihat dia. Kalau tak mampu, maka darjat yang ihsan yang dibawanya lah sentiasa menghadirkan muraqabah. Tandanya baca muraqabah ni, kita rasa kita di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Kita di bawah ditilik oleh Allah. Allah Taala tengok kita. Dan pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kalau kita rasa ni pun cukup, makam kita sudah tinggi. Kenapa awak tak buat maksiat? Sebab Allah tengok. Kenapa kamu suka kuat ibadat? Allah tengok. Jadi kita kadang-kadang kalau tak ingat ke Allah tengok, kita pun malah nak buat sebab tak ada orang tengok. Seterusnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memberikan bantuan sekadar yang mampu diberikan, dan sama dari sudut kebendaan, bantuan ataupun kasih sayang dan kepedulian kita kepada
Orang-orang yang kita sayangi siapa dia? Kaum kerabat, iaitulah keluarga yang terdekat. Ulama tadabbur memerhatikan kenapa Allah Ta'ala naskan dalam ayat ini wa ita izil qurba, buat baik pada kaum kerabat. Cuba tuan-tuan ribai balik dalam hidup kita ni, biasanya kalau kita buat baik pada anak beranak ni, dia orang puji tak? Biasa dia orang biasa-biasa je. Apa dia tu bagi anak saudara, sepupu, waris tu beres ha? Tapi kalau beri pada orang lain, lebih-lebih lagi NGO yang banyak kamera kat depan ni, oh banyak pujian. Ingat baik, Allah Ta'ala tak akan sebut saja kecuali ada rahsia. Saya duk baca dalam tafsir, dalam tadabbur ta'ammulat fi ayat ni, dia kata rahsia Allah Ta'ala naskan kod secara bertulis rasmi wa ita'izil qurba. Sebab biasanya kalau kita beri pada anak beranak ni tak dapat pujian. Kalau puji pun di kalangan berlega, di kalangan anak beranak, dalam keluarga je. Biasa dia tu mak saudara dia, sepupu dia, Allah biar. Tapi kalau bagi pada orang lain, tinggi dia punya merit pujian. Itu di antara rahsia lah, wallahu alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita hanya mencari sekadar yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, pintu-pintu ilmu yang dibahaskan oleh para ulama. Maka kita kena usahakan supaya merealisasikan ayat ini, utamakan orang dekat sebelum pergi jauh. Cari dekat keluarga kita lah maksudnya. Tapi kalau orang-orang lain itu dah banyak dah. Tempat kita ni contohnya macam-macam pusat ada. Pusat zakat ada, pusat kebajikan masyarakat ada, pusat khidmat masyarakat ada, pusat ni ada. Kita tengok dalam kawasan kita ni dah ada orang. Kita pergi lain pula. Takkanlah satu benda nak timbul di satu tempat, rugi. Baik, kita berpindah kepada 3 kategori larangan. Wa yanha anil fahsya wal munkar wal bagh. Allah larang pula 3 perkara. Biasanya fahsyak dengan munkar ni semua benda keji, benda tak baik, benda munkar, benda maksiat. Tapi bila Allah Ta'ala sebut 2, dia berbeza. Macam tadi al-adlu wal ihsan, beza kan? Al-fahsya wal munkar, beza pula. Jadi para ulama tadabbur kata Allah Ta'ala melarang kamu melakukan perbuatan fahsya, perbuatan keji. Keji dari sudut tabiat yang baik. Di antara bendanya biasanya yang terlibat dengan peribadi, zina, liwat, apa aja permainan ni, itu dipanggil fahsya, benda keji. Mungkar segala benda yang tak baik, kena pada orang, mencuri, merompok, ambil hak orang, buat tuduhan jahat pada orang, pangkah poster orang, macam-macam, buat fake account, tulis, beranilah tulis, buat fake account, malaikat je boleh saman dia. Tapi kalau buat account betul, buat tuduhan pada orang, LOD boleh berjalan. Tapi tak ada masalah, benda tu mungkar. Kita pun kalau tak mampu nak cari Tuhan, kita mengadu pada Tuhan, tak ada masalah. Tak jumpa atas dunia, kita jumpa di akhirat. Jadi yang penting Allah larang kepada kita 3 perkara. Maka dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambanya daripada melakukan perbuatan keji yang tercela pada pandangan agama dan fitrah. Agama haram, fitrah pun benci. Macam golongan yang duk main jantan sama jantan, LGBT. Fitrah mana yang boleh terima? Di kalangan hayawan pun tidak berlaku benda tu, kecuali yang pelik-pelik aja. Maka benda lain lagi, menipu, mencuri, bangga diri, sombong, menghina orang dan perbuatan keji, semua tu masuk dalam mungkar. Kalau kata fahsyak, dia pergi pada zina dan hubungan-hubungan yang menyebabkan kepribadian, kesucian diri. Ayat Allah Ta'ala juga melarang dari melakukan kemungkaran serta melarang dari melakukan perbuatan al-baghyu, maknanya kezaliman, iaitu permusuhan yang membawa kepada menzalimi orang lain dan melanggar hak-hak mereka, termasuklah hak yang berkaitan dengan darah, berlaku tumpah darah, harta dan juga kehormatan diri. Ayat ini merupakan kata pemutus pada perintah melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, sehingga tidak ada satu pun kebaikan kecuali telah diperintahkan dalam ayat ini, sebagaimana ditafsir oleh Ibnu Mas'ud tadi. Melalui lafaz innallaha ya'muru bil adli
wal ihsan wa ita'izil qurba. Ini suruh. Begitu pula segala keburukan telah pun dilarang dalam ayat ini melalui lafaz wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Jadi 3 perkara. Masalah peribadi, masalah kesalahan keburukan yang lain, masalah kezaliman menindas orang, maka dia bercanggah dengan 3 yang di atas yang telah kita sebut itu. Ini di antara ringkasan sangatlah kita punya tadabbur pada ayat ini. Alhamdulillah. Antara ayat lain yang melarang segala perbuatan buruk juga adalah dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat ni lagi panjang. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji. Samalah. Tadi kita dah sebut fawahish, benda keji yang terlibat dengan kehormatan diri. Ma zahara wa ma batan, yang zahir dan yang tersembunyi. Wal isma, dan perbuatan dosa. Dosa itu maksiat, tadi kita sebut mungkar. Wal baghya bighairil haqqi, perbuatan bermusuhan tanpa alasan yang benar yang diharamkan oleh Allah. Ada ke permusuhan yang dibenarkan? Ya, ada. Apa dia? Bermusuh dengan musuh Islam. Kalau orang ni terang-terang lawan Islam, maka kita bermusuh dengan dia. Tak boleh kita berkasih sayang dengan dia, tak boleh kita jadi penyokong dia, jadi tali barut dia, tidak sama sekali. Sebab itulah dalam Islam dia bagi kategori orang bukan Islam ni banyak. Kafir harbi. Kafir harbi ni jangan salah guna istilah. Dia diberi kepada kafir yang menentang Islam secara terang-terangan bersenjata, dan ketika itu kafir ini boleh dibunuh di mana saja kita bertemu. Jadi para pendakwah kena cermat dari sudut penggunaan istilah kategori. Yang mana kafir azimi, orang kafir tapi duduk dalam negara Islam. Jadi kategori-kategori kekufuran itu banyak. Maka yang dikatakan tadi, jangan kita bermusuh kecuali dengan orang yang diberi keizinan oleh Allah untuk bermusuh. Ahli maksiat kita tegur tak. Contohnya dalam kawan-kawan kita, dia suka buat maksiat mungkar, kita bagi tegur, larang, tak dengar, kita bermusuh dengan dia dalam masalah maksiat yang dia buat. Tapi sebagai seorang Muslim, kita tak sayang kepada dia, dengan kita berdoakan kepada dia, dengan kita mengharapkan satu hari dia akan kembali kepada jalan yang diizinkan, yang dibenarkan oleh, disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Tak ada manusia kecuali duduk di bawah ihsan, belas kasihan Allah Azza wa Jalla. Saya dah baca beberapa hadis yang Nabi sebut, iza aradallahu bi 'abdin khaira, bila Allah Ta'ala nak kebaikan, yusib min, tanda satu, Allah akan bertimpa atas dia bala. Bila kena bala, biasanya orang kena bala ni diutan balik. Oh, aku ni banyak dosa, aku ni banyak salah, dia bertaubat Allah Ta'ala. Ada juga iza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malahu, bila Allah nak beri kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala gunakan dia, gerakkan dia. Sahabat tanya, apa dia Rasulullah? Iaitulah Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia dekat dengan nak mati. Sepanjang hidup dia muda dulu, lara, banyak fahsyat, banyak mungkar, tapi dekat nak mati dia taubat. Itu Allah Ta'ala sayang kepada dia. Alhamdulillah. Jadi ada hadis-hadis yang Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala bila nak beri kebaikan pada as-salahu. As-salahu maknanya Allah Ta'ala indahkan balik hidup dia. Dulu kita tengok dia benci, tengok ish, kaki maksiat ni, kaki ni scammer ni, keldai dadah ni, macam-macam dia punya istilah, keldai dadah, keldai syaitan, semua masuk dengan dia. Tapi akhirnya Allah Ta'ala hidupkan balik dia, hati dia jernih, kembali kepada Allah. Dia jadi ahli masjid. Bahkan setengah orang kata bukan sekadar ahli biasa, AJK masjid. Allah Ta'ala pindahkan dia daripada alam lara kepada alam al-ubudiyatulillah. Kita kata alhamdulillah. Maka wa an tusyriku billahi ma lam yunabbihi sultana, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia tidak menurunkan perintah untuk itu.
wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, jangan kamu bercakap tentang agama ini perkara yang kamu tak tahu. Yang ni halal, ni haram, saya rasa boleh. Mana boleh main rasa-rasa? Nak rasa-rasa ni makanan je. Nak rasa ini masin ke, nak pedas ke, manis ke, itu rasa makanan boleh. Tapi rasa dalam bab hukum, no. Cari pasti yang betul-betul. Sekarang ni payah nak rasa pun payah. Bila dia tanya kita hukum nak musafir sekian-sekian, kita pun tunjuk video. Kejap dia hantar video ustaz lain pula. Dia kata awak pilihlah nak mana. Nak senang bagi yang tu, nak susah cari yang ni. Kita pun apa boleh buat. Itulah keadaan sekarang ni, dunia tanpa sempadan, maklumat di hujung jari. Kitalah yang membuat pilihan. Sebagaimana kata orang, nak tanya AI boleh, tapi nak terima 100% perlu kepada rujukan. Sebagai penutup, pengajaran umum. Mengapa perlu kita bersikap adil dan ihsan? Kata para ulama tadabbur, adil itu kita meletak sesuatu pada tempatnya yang benar, dengan memberikan hak kepada mereka yang berhak dan melakukan kesaksamaan mengikut neraca syariat Islam. Jika kita melihat kepada perkara yang berlaku dalam dunia hari ini, ketulusan tata kelola macam-macam istilah hanya di atas kertas ataupun di pentas ceramah, ataupun dalam akta yang digubalkan, enakmen yang diluluskan, tetapi dalam kehidupan yang sebenar ia penuh dengan pelanggaran perjanjian dan ketidakadilan dan banyak kepincangan. Sebab itulah Allah Ta'ala sentiasa memberikan peringatan kepada hamba-Nya agar menjauhi sama sekali daripada melakukan perbuatan yang zalim, dan supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Jadi alhamdulillah dengan kita, dan tadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz letak ayat Quran ini di akhir khutbah, maknanya setiap minggu di awal ittaqullah, di akhirnya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Mudah-mudahan kita sedar, kita insaf. Mengapa kita kena jauhi perkara yang tidak baik, yang zalim? Ini kerana akibat dan balasan perbuatan zalim adalah sangat besar dan buruk. Sama ada Allah Ta'ala menyegerakan balasan itu di dunia atau menangguhkannya sehingga ke hari akhirat. Ada orang zalim, selamat, diktator sampai ke mati, diktator, tak kena guling, tak kena apa. Tapi ada orang mati, tengah guling tengah jalan, kena tembak, macam-macam. Jawabnya, penangguhan tersebut adalah sama ada untuk memberi peluang kepada mereka yang zalim untuk bertaubat, alhamdulillah dia taubat di saat akhir, atau yang dirisaukan, penangguhan ini adalah untuk golongan yang zalim itu terus leka melakukan kejahatan dan kezalimannya, sehingga apabila tiba masa nyawanya dicabut, mereka mati dengan penuh penyesalan dan siksaan kerana mati di atas landasan kezaliman. Zalim adalah lawan bagi sifat adil. Ia merupakan satu bentuk pelanggaran dan penyebab munculnya permusuhan kerana merampas hak dan menyakiti manusia yang lain. Maksud zalim itu sendiri adalah meletak sesuatu tidak pada tempatnya. Az-zulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Kita letak benda tak kena tempat, itu dipanggil zalim. Selipar orang pakai di kaki, kita atas kepala, zalim nama orang itu. Kupiah pakai di kepala, letak di kaki, zalim. Jadi zalim ini tak kena tempat kita letak, maka zalim orang itu. Atau dalam makna yang mudah dipahami, zalim itu bila mana kita melakukan sesuatu yang menganiayai diri sendiri atau orang lain. Kita minta berlindung Allah Ta'ala an nakuna minaz zalimin, daripada kita ni menjadikan orang yang zalim. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang adil, orang yang ihsan, orang yang buat baik pada keluarga yang terdekat, dan menyampaikan ihsan kepada semua manusia. Itulah yang dikatakan bahawa manusia yang baik anfa'uhum linnas, orang yang beri manfaat kepada orang. Apa makna zalim? InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan bincang tentang aqsamuz zulmi, 3 kategori zalim. Tunggu sehingga kuliah yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.